Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari grup 6B akan membentangkan tentang proses penyelesaian masalah secara kreatif. Grup kami terdiri daripada 6 ahli kumpulan, iaitu Ruzatul Husna, Ahmad Zahiri, Syafaq Afika, Amirul Aziz, Hakim Fad dan saya sendiri, Safiq Andrian. Tanpa buang masa lagi, saya akan terus ke pengenalan. Okey. Apa itu proses penyelesaian masalah secara kreatif? Proses penyelesaian secara kreatif adalah proses yang sangat membantu dari mentafsir masalah sehingga pelaksanaan penyelesaian masalah. Ia juga idea kreatif tidak muncul begitu saja. Sebaliknya, adalah hasil usaha untuk menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan yang tertentu. Proses penyelesaian masalah kreatif juga adalah proses yang menumpukan pada pemecahan masalah itu sendiri untuk kita memahami sepenuhnya. Kemudian menjana idea untuk menyelesaikan dan menilai setiap idea untuk mendapatkan penyelesaian yang paling sesuai. Seterusnya, langkah-langkah proses penyelesaian masalah kreatif. Yang pertama, kenal pasti masalah, penyelidikan masalah, penjana idea, menggabung dan menilai idea, membuat plan perancangan, pelaksanaan penyelesaian. Tersebut akan diterangkan oleh rakan-rakan saya. Dipersilakan. Okey, Amilu Tashish. Amilu next Okey. lagi. Lagi next. Okey, boleh. Kena pasti tu, yang kena pasti. Okey. Okey, kena beritahu nama tak nama saya Syafaq Bika binti Azhari. Saya akan beritahu tentang kena pasti masalah. Okey, cara terbaik untuk kena pasti masalah ialah dengan menjelaskan masalah dan memahami isu kepada diri kita sendiri ataupun meminta rakan untuk bertanya kepada kita mengenai masalah tersebut. Get out. Contohnya, tanyakan mengapa masalah ini boleh berlaku ataupun kenapa terjadinya masalah ni. Lepas tu, kena pasti masalah ni penting kerana kadang-kadang kita boleh tersalah tafsir bahawa masalah yang kita fikir tu adalah punca sesuatu masalah, bukanlah masalah yang sebenar. Okay, next. Okey. Okey, sampai saya nama Hakim Fad. Sekarang saya nak cerita tentang menyelidikan masalah. Dalam Inggeris dia problem research. So, yang ini proses adalah sangat penting kerana apabila kita nak tahu dia dari ini problem dari mana, ini problem bagaimana jadi dan problem ini bagaimana boleh berlaku dia. So, kita akan nak cari ini semua jawapan dia. So, kita boleh menggunakan platform yang kegemaran awak untuk membukakan masalah ini. So, internet adalah satu platform yang terbaik lah. Karena awak senang untuk capai ini platform. Awak boleh dapat memenuhi lebih banyak orang dalam jangka masa yang singkat untuk yang dapat yang jawapan yang diperlukan. Dan tetapi ini penyelidikan karya lama dari buku juga akan amat berkesan. So, next slide. Okey, yang proses yang lain untuk menjana idea. Generative idea. So, yang ini pun adalah satu proses yang sangat penting kerana apabila awak sudah faham itu problem dia apa semua soal nak cari idea untuk boleh memberikan pilihan yang boleh digunakan tak boleh mendokumentasikan idea ini tak membuat peta minta untuk menyusukan idea agar lebih mudah untuk menelitikan setiap idea. Dan juga apabila awak menjanakan idea
Yang ini proses ini akan memerlukan itu masa yang sangat panjang dan tidak boleh terburu-buru lah. Kerana apabila terburu-buru akan menjadikan itu idea tak mungkin akan tak sesuai atau kerana guna masa singkat tak boleh jadi yang sangat efektif lah itu idea. Dan fikirlah idea boleh sebenarnya mungkin untuk memberikan antara lebih banyak pilihan yang boleh digunakan. Dan apabila sudah generate idea, boleh tulis setiap idea yang ada dan tak kira lah sama buruk atau baik, tak kira lah itu kreatif atau sederhana. Hanya tulis saja dalam satu kertas dan sekurang-kurangnya anda boleh dapat mengetahui cara di mana idea dan tidak akan berjaya. So ini proses yang menjana idea. So saya akan pass ini slide kepada saya next member Ahmad Zaili. Okay. Next. Okay. Nama saya Ahmad Zairi bin Jamaluddin. Saya akan cerita pasal menggabung dan menilai idea. Okay. Bila kita dah senaraikan semua idea tu, kita teliti balik semua idea tu. Sebab mungkin beberapa idea yang kita dah listkan ada bersangkut paut. Mungkin berkait dengan yang lain dan kita boleh gabungkan bersama untuk membentuk idea yang lebih besar dan lebih baik. Masalah yang dihadapi tak kala perlu memenuhi kriteria tertentu untuk diselesaikan. Jadi kita perlu memilih idea yang merangkumi semua idea secara umum. Maksudnya yang menepati ciri-ciri yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah lah. Dan kita tak perlu menemukan pada idea yang terbaik atau yang diminati untuk mengelakkan kekurangan kreativiti. Jadi kita tak boleh macam bias lah bila memilih idea-idea ni. Lepas tu bila kita dah ambil idea-idea ni yang berpotensi untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita periksa lagi yang telah dipilih tu. Tapi kali ni kita lebih kritikal lah tentang idea yang dah dipilih tu. Dengan memberi penilaian. Contoh macam bagi rating pada idea tu. Idea tu mungkin out of 5 star gitu. Kita okay. Seterusnya Amirul Haji. Cik Zik. Minta maaf lupa nak buka mic. Okey. Okey, kita teruskan kepada slide seterusnya. Okey, dalam penyelesaian masalah secara kreatif terdapat beberapa plan yang boleh kita lakukan. Antaranya, kita perlu menciptakan langkah mudah apabila ingin melaksanakan idea. Yang kedua, walaupun beberapa idea memerlukan lebih kerja daripada yang lain, adalah digalakkan jika kita mempercepat proses pelaksanaan idea kepada beberapa bahagian untuk memudahkan kerja. Okey, seterusnya proses pelaksanaan. Selepas kita melaksanakan idea, kita mesti laksanakan proses pelaksanaan. Okey, ia mengambil tindakan. Inilah masanya untuk mula menyelesaikan masalah kita dengan mengikut langkah-langkah yang telah dibincangkan sebelumnya. Kemudian sekiranya kita menghadapi masalah ketika pelaksanaan sedang berjalan, pastikan semua rancangan ini tindakan tersebut disenaraikan. Jikalau ketika kita menghadapi masalah apabila kita telah membuat plan tindakan, kita perlu senaraikan senarai masalah yang kita hadapi, kemudian kita comeback dengan plan yang baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, untuk slide seterusnya. Saya serahkan semua kepada Afiqah. Dengar tak? Dengar. Okey, kerjaya yang menggunakan konsep penyelesaian masalah secara kreatif ni ialah detektif, peguam, doktor, jurutera, arkitek dan penyelidik. Next.
Okey, setiap kerjaya ni dia menggunakan konsep penyelesaian masalah yang berbeza kerana setiap masalah yang mereka hadapi mempunyai pelbagai jenis bentuk masalah. Tak semua masalah yang diorang hadapi tu mempunyai solusi yang sama. Setiap masalah mempunyai solusi mereka yang tersendiri. Oleh itu, konsep ini boleh diterapkan atau digunakan dalam semua masalah yang dihadapi oleh mereka. Next. Okey, kepenting. Okey. Teruskan, Ya, teruskan. okey. Kepentingan pasti masalah ni boleh bertindak secara rasional dan objektif, tapi perlu melihat sebab dan rintangan. Yang kedua, boleh mengamalkan proses penyelesaian masalah yang sistematik, mampu meningkatkan kemahiran berfikir dan berfikir secara kritis dan kreatif, dan meningkatkan keyakinan diri dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Next. Okey, baiklah, secara kesimpulannya, matlamat penyelesaian masalah secara kreatif ini bertujuan untuk melahirkan insight yang kreatif dan bermatlamat. Ini juga dapat menghasilkan idea dalam menyelesaikan masalah serta berdaya saing di peringkat yang lebih tinggi demi mencapai visi yang telah dirancang. Kemahiran menyelesaikan masalah secara kreatif juga dapat menghasilkan individu yang mampu menguasai kemahiran dalam proses kreativiti, berkebolehan untuk menyampaikan idea, mengaplikasikan pengetahuan secara kreatif dan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Jadi baiklah, itu saja daripada grup kami. Dah boleh start quiz Dah boleh dah. Okay, untuk quiz korang boleh tengok kat WhatsApp Okay, kejap. Ni forward kat grup mana Grupnya BLS 4032. Grup B boleh, dekat grup yang besar tu pun boleh. Grup B. Grup B. Grup yang besar? Grup B. Yang kritikal tu Grup B. Grup B. Yang grup B tu. Yang ni kan? Yes. Minta tolong korang isikan kuis Kahoot kami untuk kumpul data. Ni aktiviti Terima satu kasih. dengan dua kita orang, dua quiz. Jadi Ini buat ada- aktiviti satu dulu mana-mana dulu pun boleh. So kalau nak jawab tu kena jawab sampai sebelum pukul 1 lah. Pukul 1 dah tutup dah quiz tu. So tak ni pun tak apa kalau nak jawab kejap-kejap lagi pun tak apa. Asalkan sebelum Tengok pukul 1. Dia punya ada instruction bawah tu. Jangan lupa tulis nama grup tu. Alright. Okay, itu saja daripada grup kami. So jangan lupa buat quiz kawan. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, mana nak tutup ni slide ni? Mana nak tutup rekod ni? Siapa rekod? Siapa nak rekod? Oh, aku dah ni. Oh, sekejap aku stop rekod.